Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah, kita tak dapat tidak kena menyatakan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita, lebih 1001 daripada nikmat yang langsung kita tak boleh nak hitung. Allah Subhanahu wa taala bagi nikmat kesihatan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala bagi pendengaran, mata, telinga dan segala-galanya untuk kita sama-sama tadabbur dan melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatu 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam surah Al-Anfal ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala nak terangkan kepada kita, dia sebut kepada kita sesungguhnya innamal mu'minun, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang apabila Allah Subhanahu wa taala sebut alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, apabila disebut dengan nama Allah Subhanahu wa taala nescaya akan gentar hati mereka, akan rasa gerun dalam hati mereka, akan rasa takut dalam hati mereka. Yang ni yang dikatakan sebagai orang yang mukmin. Dan apabila wa iza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan kepada mereka, dibacakan ke atas mereka dengan ayat-ayat yang datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, zadathum imana, maka akan bertambah lagi keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan Allah Subhanahu wa taala rakam dalam surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala kata, dan di atas Tuhan mereka lah mereka yang beriman akan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebut ayat yang ketiga, alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Allah Subhanahu wa taala sebut mereka ini adalah di kalangan orang-orang yang mukmin, iaitu orang yang mana mendirikan salat. Allazina yuqimunas salat wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan daripada rezeki-rezeki yang kami anugerahkan bagi mereka, mereka akan infakkan, akan keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang keempat daripada surah Al-Anfal, Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, dan mereka inilah ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah Subhanahu wa taala takkid lagi, bagi peringatan yang cukup kuat bahawanya mereka inilah orang-orang yang mukmin yang sebenar-benar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahum darajat, maka bagi mereka Allah Subhanahu wa taala memberikan beberapa darajat, mengira beberapa darajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lahum darajatu 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim, dan juga Allah Subhanahu wa taala memberi keampunan serta rezeki yang mulia daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, apa yang kita boleh ambil intisari daripada ayat surah Al-Anfal ayat yang kedua, ayat yang ketiga dan ayat yang keempat ini? Tak lain tak bukan seseorang yang Allah Subhanahu wa taala sebut kalau dia ni orang yang mukmin, maka apabila dia sentiasa membaca Al-Quran, ataupun dia ni sentiasa dibacakan Al-Quran kepada dia, apabila dia sentiasa dengar Al-Quran, ataupun tiba-tiba ada orang yang baca Al-Quran kepada dia, dengar nama Allah Subhanahu wa taala, maka hati dia akan meronta-ronta, akan sentiasa rasa takut dan gelabah untuk nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti.
inilah yang dikatakan orang mukmin yang sebenar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi hari ni tuan-tuan, kita cek tengok diri kita, kita muhasabah diri kita, tengok sama-sama. Bukan kata tuan-tuan saja, saya sendiri pun. Kalau kata orang baca Quran dekat kita, agak-agak kita rasa macam mana? Nak tahu kita punya iman kita, adakah kita ni duduk dalam keadaan iman yang sebenar yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Anfal ni, iaitu mereka-mereka ini adalah humul mu'minuna haqqan, orang mukmin yang sebenar. Apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala, hati mereka akan gentar. Apabila dibacakan ayat Al-Quran, mereka punya keimanan akan lebih bertambah. Agak-agak kita setara mana? Setara mana orang Kelantan kan? Agak-agak kita kat mana hari ini? Adakah orang baca Quran dekat kita, ataupun kita baca Quran kita akan rasa Allahumma, satu rasa takut, hati kita akan rasa gentar, hati kita akan rasa sentiasa lebih menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dibacakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakah kita akan rasa kita ni di mana di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Di manakah kita ni di sisi Allah Subhanahu wa taala? Biasa tak kita sama-sama? Bukan tuan-tuan saja, saya sendiri pun. Kadang-kadang tu bila kata ada orang baca ayat Al-Quran, kadang-kadang kita rasa satu benda yang tambah-tambah kalau baca kita faham dengan apa yang orang sebut tu. Baca ataupun kita baca dengan tafsir-tafsir Al-Quran. Hari ni lagi mudah. Mereka buat dah, sediakan tafsir yang kecil, senang kita nak bawa pergi mana. Buka sambil baca, sambil tengok helaian-helaian. Bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kitab kita Syama'il sebelum ni pun dia kata qad shibtu min hudi wa akhatuha, kan, bahwasanya aku ni beruban, rambut aku banyak uban dengan sebab aku ni duk baca dengan surah Hud, amma yatasaalun, dan juga adik-beradik dia. Antara surah Hud, amma yatasaalun, abasa wa tawalla, semua yang tentang ayat-ayat yang menceritakan hari-hari yaumul qiyamah, hari-hari akhirat. Dalam surah Amma Yatasa'alun saja pun duk cerita bagaimana berlakunya hari kiamat, hari kebangkitan. Bagaimana dalam surah Al-Haqqah dan sebagainya, semua disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu kisah dia panggil Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, suruh mai masuk dekat dia, tolong baca Quran. Walaupun Nabi ni adalah orang yang pandai dan paling aqra dalam baca Al-Quran, tapi dia panggil seorang sahabat dia Ibnu Mas'ud dengan sebab suara yang ada pada Ibnu Mas'ud, Allah SWT bagi kelebihan dekat dia. Dia pandai baca Al-Quran dan suara dia sedap. Dan juga dia pandai dalam menafsirkan Al-Quran. Dan juga Abdullah Ibnu Mas'ud ni dia pandai dalam kiraat yang pelbagai kiraat. Jadi Nabi pernah panggil dia sekali, dia baca dalam surah An-Nisa ayat yang ke-41. Bagaimana yang dia baca kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika ala haulahi syahida. Bagaimana Allah Subhanahu taala sebut dalam surah An-Nisa ayat yang 41 ni, yang mana yang dia sebut kepada Nabi Muhammad, khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana ayat tu bermaksud fa kaifa iza ji'na min kulli ummatin bisyahid. Bagaimanakah ketika itu, ketika yaumul qiyamah nanti di padang mahsyar, apabila datangnya bagi setiap golongan-golongan umat-umat Nabi itu, bagi mereka ada seorang daripada syahid, ada saksi bagi setiap golongan tu. Ada golongan iaitu rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi setiap golongan yang dihimpunkan di padang mahsyar, wajibna bika ala haula'i syahida. Allah Subhanahu taala sebut kepada Nabi Muhammad yang depa yang semua-semua yang dihimpunkan di padang mahsyar, bagi setiap umat tu dia ada dia punya rasul yang akan jadi ketua dia. Tetapi bagi setiap ketua rasul itu, maka wajibna bika ala haula'i syahida. Allah SWT sebut, kami datangkan kamu wahai Muhammad di atas setiap golongan ini, di atas setiap ketua-ketua bagi umat-umat ini adalah sebagai saksi ketika mana di padang mahsyar nanti. Sampai saja ayat daripada surah An-Nisa ayat 41 tu terus senyap. Nabi suruh berhenti, Nabi teriak sungguh-sungguh. Sebab apa? Dia rasa dia tak takut, tak tahan nak tengok dengan azab-azab, tak tahan nak tengok dengan umat-umat dia yang mana yang dihisapkan pada hari tersebut. Yang ni Nabi Muhammad pun bila kata sahabat baca ayat Quran, dia rasa satu macam dalam diri dia. Antaranya lagi Sayyidina Umar ibn al-Khattab.
Kan, bila ada setengah-setengah, bila dia baca saja ayat-ayat yang menyatakan tentang azab Allah Subhanahu Wa Taala, dia pingsan. Sampai saja ayat azab, dengar pingsan. Ataupun orang baca pun dia dengar, dia pingsan. Sayyidina Umar, Sayyidina Ali pun sama juga, sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Antaranya lagi Fudail Ibnu Ayyad, kita biasa duk dengar nama dia. Lah ni yang masyhur dengan kata-kata dia, yang masyhur dengan nasihat-nasihat yang berhikmah daripada Fudail Ibnu Ayyad. Ada setengah daripada ni dia kata, alim ulama kata dia ni hidup pada zaman tabi'in, orang yang cukup ganas, orang yang cukup kejam, orang yang cukup perompak. Dia asal dia perompak, berzina dan sebagainya. Yang kata Fudail Ibnu Ayyad, pada satu malam tu dia nak pergi tangkap seorang perempuan ni, dia pergi mengendap dah kat pintu, kat tingkap. Dia tengok seorang perempuan tu, tiba-tiba dia dengar seorang perempuan tu baca dengan ayat daripada Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Hadid ayat yang ke-16, yang dikatakan ketika itu perempuan tu sedang membaca Al-Quran, dia pergi duk mengendap. Sebab apa? Dia nak berzina dengan perempuan tu, dia nak pergi rogon. Kalau berzina ni suka, sama suka, tapi dia nak pergi rogon perempuan tu. Kemudian datang ayat ni sampai dekat surah Al-Hadid ayat yang ke-16 ni, perempuan tu pun baca, alam ya'ninil ladzina amanu an taqsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq ila akhiril ayah. Tak tahukah, dia kata, alam ya'nil ladzi, tak sampai lagi kah kepada kamu ni, tak sampai lagi kah waktu kepada kamu wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lilladzina amanu, untuk kamu ni beriman, an takhsha'a qulubuhum, dan kamu ni merasa khusyuk untuk nak mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Rasa khusyuk dalam diri kamu, qulubuhum li zikrillah, untuk kamu tetap mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma nazala minal haq, dan juga apa-apa yang telah diturunkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang dikatakan Fudail bin Ayyad ni, apabila dia dengar ayat tu, dia teriak, dia balik, dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat, sehingga kan dia ni menjadi kibarul ulama. Nama dia sentiasa disebut-sebut dan kata-kata hikmah dia dikutip oleh alim ulama. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadirat tak tahu ada ke surau ni? Selok habis. Ada tak? Tak tahu no? Tak apalah. Ada tak ada tak apa. Kan? Kita dok biasa hadirin hadirat. Dia main gitu. Lafaz yang mulazamah dia kata. Lazim dengan malzum. Bila hadirin hadirat kan, sebut pi lah. Tu kadang-kadang terlepas juga duk khutbah pun. Kan? Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Tak ingat pula lah. Kat Malaysia tak ada hadirat. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dia pi juga lagi. Duk kata dalam duk jaga tu. Hadirin saja kot malam ni. Dia nak kata apa? Kat kita, yang pertamanya, hati kita kena jaga. Hati adalah satu anugerah yang paling besar yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada kita. Iza salahat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dia, ada satu benda ni, iza salahat salaha jasadu kulluh, wa iza fasadat fasadat jasadu kulluh, wa hiya al-qalb. Ala wa hiya qalb. Nabi sebut ada satu benda, ada satu daging dalam diri kita, apabila rosak daging tu, maka rosaklah segala perbuatan kita. Kita akan buat maksiat dan sebagainya. Apabila baik, maka baiklah. Maka Nabi sebut yang tu adalah hati kita. Kalau hati kita gelap, hitam, langsung kalau orang cakap satu benda yang benar, kita tak boleh terima. Kalau orang baca Al-Quran kepada kita, kita tak boleh nak rasa satu detakan ataupun satu ketukan dalam pintu hati kita. Nescaya kita tahulah diri kita ataupun hati kita telah digelapkan oleh maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak payah pijuh pun, kita tengok tentang pemakanan kita, cukuplah hari ni kan. Tambah-tambah orang Malaysia ni cukup pelik-pelik. Kalau nak buat tom yam, jenuh tunggu. Sebab apa? Nak kena potong daging. Dia campur habis semua dalam tu kan, tom yam. Bubuh daging, bubuh pi udang sikit, bubuh sotong potong pula, serai pi rincih serai, bubuh pula dalam tu, bawang merah, bawang putih, semua duduk tu gabung pi sekali, makan pula kan. Makanan lagi, char kway teow, pelik-pelik hari ni. Kena pula pi kat mana-mana kedai-kedai jual nasi kandang,
kan, bubuh kuah campur, dia bubuh kuah ni, kuah ni, kuah ni, kuah ni. Kita ya, orang Malaysia kita. Dengan sebab tu banyak yang kita tengok orang Malaysia ni, dia sama dia ramai yang hati dia tu tak apa nak cantik mana. Kadang-kadang tu dia pergi duk pergi dengki dekat kedai sebelah ni. Sebab orang lain, tambah-tambah belah negara Arab, kalau kita pergi pun depa makan depa simple, mudah. Yang paling payah sekali orang Malaysia kita. Bukan orang Malaysia lah, orang Asia kita. Sebab dia masak tu macam-macam. Tambah Asia kita ni lagi lah teruk kan. Malaysia kita makanan cukup macam-macam. Allah Subhanahu Wa Taala sediakan. Memang yang tu adalah nikmat-nikmat yang kita tak boleh nak sangka dan kita tak boleh nak kira. Semua itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma pemakanan kita kalau tak jaga, hari ni nescaya dia akan menggelapkan hati kita sehingga tak rasa desakan ataupun ketukan daripada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa bisa fikir hari ni? Kan dulu satu ketika dahulu, kalau setiap pasu tu orang duk bubuh bunga, tapi hari ni pasu orang pergi bubuh aiskrim. Siapa duk bisa dengar? Kan? Siapa ada yang terfikir nak kata kreatif dia? Kreatifnya orang kita. Pasu asal dia orang duk bubuh bunga, hari ni bubuh aiskrim pergi duk makan dalam tu. Kan? Depa hantar pergi WhatsApp pula, lah ni depa bubuh dalam lesung batu, tak tahu kedai mana. Kan? Lesung batu pun ada, dalam congkak pun ada lah ni. Buh pergi dalam congkak satu lubang, dia ada banyak kan, 7 sebelah, 7 ni 7, 14, 16, lebih kurang 16 kot, pergi bubuh dalam tu. Aiskrim bubuh dalam tu. Siapa biasa fikir? Tapi tak tahulah, yang tu mungkin mereka nak buat parodi ke apa kan. Yang tu yang duk kata dekat anak murid lah ni, apa lah ni duduk Malaysia ni, kita buat benda pelik, insya-Allah akan laku lah benda tu. Try buat tengok. Aiskrim lepas ni pergi bubuh dalam kepiah. Mana kata orang beli sekali dengan kepiah dapat free. Try. Mana tahu kan. Orang surah husna try pergi bubuh tengok. Buah aiskrim dalam ni jual pergi tepi jalan tengok kok laku. Kepiah pula buah warna-warni punya. Laku habis semua. Tak boleh buah dalam kepiah, kata kat depa try pergi bubuh dalam. Takut kepiah mahal sikit, bubuh dalam ni. Anak tudung. Kan, beli sekali dengan anak-anak tudung. Tak pun bubuh pergi dalam helmet. Hari ni mana tahu kok jadi. Sebab apa? Pemakanan kita. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, ingat pesan Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Dia sebut dalam kitab dia Minhajul Abidin, ada dalam kitab dia Ihya Ulumuddin pun dia sebut, antaranya pesanan 6 pesanan Imam Al-Ghazali antara kita. Sebab kita kadang-kadang bila tengok orang kita rasa sakit hati. Kadang-kadang kita tengok orang tu kita rasa kita lebih hebat daripada orang tu. Cara kita nak jaga hati kita macam mana? Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala dia pesan kepada kita, kalau kita nak jaga hati kita, kita tak mau hati kita ni duk kata ke orang, duk fikir satu benda yang menyakiti hati orang, ataupun hati kita ni kita duk fikir kita lebih pada orang. Kita nak jaga diri kita daripada sifat-sifat sum'ah hati kita ni, daripada sifat-sifat takabur, riak dan sebagainya. Maka Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala disebut kepada kita, kalau kita jumpa kanak-kanak ataupun budak-budak yang lebih kecil daripada kita umur dia, maka kita anggaplah mereka ini lebih mulia daripada kita, kerana mereka ni masih kecil dan tidak banyak dosa yang dibebani oleh mereka. Cara Imam Ghazali dia letak dalam kitab dia nak bagi tahu kat kita cara kita nak jaga diri kita, hati kita, nak prasangka buruk kepada orang. Sebab hari ni hati yang cukup payah. Tengok orang tu sikit kita dah rasa. Dengan sebab perasaan hati, tengok orang kaya sikit kita dah rasa lain dah. Tengok orang senang kita rasa lain dah. Tengok dia tu lebih sikit pada kita, daripada sudut duit pendapatan dia pun kita dah rasa lain dah. Kita tengok orang ada ilmu sikit kita dah rasa lain dah. Kan hari ni tengok, dapat tak dapat, duduk tak duduk, tengok keluar api. 2 orang sama-sama datuk tu kan, Duke, Datuk Ustaz Kazim Ilyas, Duke ada panggil. Datuk Ustaz Kazim Ilyas dengan seorang lagi Datuk Mufti kita. Duduk tak duduk, yang ni kata kat yang ni, yang ni kata kat yang ni kan. Bukan sama-sama kata, mana kata hak ni pun kata tak boleh masuk. Sebab apa? Sebab duk keluarkan hadis palsu. Cicah pi, dia baca hadis Syama'il kalau tak silap tu kan. Dia kata Nabi cicah pi roti jala dengan kuah kari kambing apa dia kata.
Saya pun takut juga duk rakam-rakam ni sekali Ustaz Samudin mengajar kita pergi bagi tahu cicah roti menggali pula lepas ni ke, mana tahu. Dalam ni sebab memang ada hadis yang Nabi dia makanan dia cicah yang paling sedap sekali, dia cicah roti dengan kari. Cumanya yang Ustaz Kazim tu kan, kita tolong jelas kat dia tak apa malam ni. Dan maksud dia sebenarnya tu dia nak bagi tahu kat kita Nabi makanan yang paling mewah dia sikit, dia cicah roti dengan kuah kari, bukan kuah kari kambing ke apa ke, dia kuah dengan kuah yang tu dia nak bagi tahu. Cumanya jenis Ustaz Kazim ni dia jenis suka melawak dah dia pergi tempat-tempat tu dia bagi tahu macam tu lah. Dia kata lah Nabi yang paling sedap makanan dia cicah pi roti jala. Masa tu orang pun duk fikir juga mana ada jala kan, belah-belah padang pasir nak jala apa. Tu pun satu hal kau member kata dia pun pandai juga. Dia kata Ustaz Kazim kata jala, mana ada jala pun belah sana, dia saja main-main tu. Betul lah. Cumanya tak apalah, dua tu mungkin mereka sama-sama mereka pun dah nak selesai dah benda tu kan. Hak ni pun kata sepatutnya tak kata macam ni, panggil dulu. Ustaz Kazim kata panggil dulu sembang, dia boleh jelaskan. Hak ni pun kata kalau nak jelas jangan dia panggil sampai buat apa, panggil ramai-ramai buat berita dan sebagainya. Itu mereka dua. Cumanya oleh kerana mereka dua-dua ni hak yang anak-anak dia tu, bukan anak dia, apa orang panggil anak murid dia tu, ataupun yang taksub kepada dua-dua benda ni, dia jadi orang bawah daripada mereka ni. Mereka yang duk balah, mereka yang duk bertengkar, mereka yang lebih daripada ustaz-ustaz ni. Hak ni yang duk hantam hak ni. Dia kata hak tu memang jenis wabi, tak mau kepada ahli sunnah wal jamaah. Hak ni pula hantar pergi balas kok ni. Sebab apa? Sebab hati kita, hati dengan sama-sama hati kita risau benda yang kita duk kata tu, sepatutnya dia tak pi kat orang tu, dia patah balik mai dekat kita. Hak tu yang kita risau kan. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Imam Ghazali pesan pula kalau kita jumpa dengan orang yang lebih berumur daripada kita jumpa orang yang umur dia lebih tua daripada kita, maka kita kena anggap mereka ni lebih mulia daripada kita dengan sebab mereka dah lama beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Umur mereka dah lebih daripada kita, maka kita letakkan mereka ni lebih ibadah mereka daripada kita, maka hati kita akan lebih tenang. Ni dak tengok orang tua-tua tu, dia pun kata dia tu bila nak mati tak tahu. Kadang-kadang dia kata, ataupun dia kata dia tu mayang pun tak, mana tahu kawan ni bukan semayang sini, dia pergi semayang tempat lain kau. Dengan sebab tu cara nak jaga hati, Imam Ghazali rahimahullah dia letak beberapa prosedur, dia berapa benda yang perlu kita ambil jaga untuk kita nak betul-betul kita nak letakkan diri kita ataupun hati kita tempat yang bersih. Yang seterusnya dia sebut lagi, yang ketiga, apabila seseorang tu berjumpa dengan orang yang lebih alim daripada dia, maka anggaplah dia itu lebih mulia kerana banyak ilmunya di dadanya. Kalau jumpa, walaupun hatta Sayyidina Ali karamallahu wajhah, dia pun kata kita tengok kepada orang yang berkata, kita tengok dengan apa kata-kata yang keluar, bukan kita tengok kepada siapa yang kata. Kita tengok apa yang dia cakap. Jangan kita tengok kepada man qala. Tak ingat dah kata-kata dia. Sayyidina Ali dia sebut kepada kita, kalau kita nak tengok, kita tengok dengan apa yang dia cakap dan bukan tengok kepada tuan dia. Sebab apa? Kalau kita tengok pada tuan dia, kadang-kadang orang yang lebih muda daripada kita, dia lebih ada ilmu lebih daripada kita. Kalau kita tengok daripada sudut usia, kadang-kadang orang tu dia lebih kecil daripada kita. Hatta kalau kita tengok dalam perundangan Islam, dalam daripada sirah-sirah para sahabat, Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar ibnu Khattab, dia antara ahli-ahli syura yang akan dimasukkan, dan satu-satu keputusan itu tidak akan dikeluarkan melainkan adanya Abdullah ibnu Abbas pada usia yang muda. Sebab apa? Sebab dia alim dalam mentakwil ayat-ayat Al-Quran. Baik, tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang keempat, Imam Al-Ghazali pesan kepada kita, kalau kita melihat orang yang jahil, kita tengok orang yang duk buat dengan perangai, orang yang duk langgar, buat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita kena anggap mereka ni lebih mulia daripada kita, sebab mereka buat dosa itu dalam keadaan mereka tak tahu benda tu berdosa.
Adapun kalau kita buat dosa tu, kita ada duduk dalam keadaan kita tahu benda tu berdosa, maka kita lebih lemah dan kita ni lebih hina daripada mereka. Yang tu kita nak jaga diri kita. Imam Ghazali kata kalau kita tengok orang jahil dia pergi duk buat benda-benda yang maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia duk buat benda-benda yang boleh melanggar dengan orang panggil apa, arahan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tengok tu anggap dia jahil, benda tu dia tak tahu. Dan kita kalau kita buat benda tu, kita berdosa dengan sebab kita tahu benda tu. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Yang nombor 5-nya, pesanan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dia kata lagi, kalau kita ataupun seseorang itu dia berjumpa dengan orang yang jahat, jangan anggap kita ni lebih mulia kerana mereka itu mungkin pada masa muda dia duk buat jahat, tetapi pada masa tua dia, sedangkan pada masa tua dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak tahu. Besok tak kita terfikir seorang daripada peninju yang cukup hebat, Mike Tyson. Pasal tak? Mike Tyson, kita terfikir dia boleh masuk Islam. Kita pernah tak terfikir seseorang yang mana yang pada mula dia seorang peninju yang kafir, tiba-tiba Allah Subhanahu Taala campurkan hidayah dia masuk ke dalam Islam. Siapa sangka hari ni yang kita tengok artis dulu duk meloncat-loncat, duk berdandut, duk menari dan sebagainya, tiba-tiba masuk dalam Islam dan menjalankan dakwah gerakan dakwah Islam di negara kita hari ini. Betapa ramainya artis yang berubah daripada sifat yang mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba masuk dalam Islam. Memang depa Islam dah. Apabila depa berubah, depa lebih beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga setiap kata-kata mereka itu adalah kata-kata yang berunsurkan dakwah ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa sangka benda tu? Dengan sebab tu kita jangan duk melabelkan orang, kita jangan cepat-cepat duk melatah, duk kata ke orang ni kafir, orang ni laknat, orang ni masuk dalam neraka, orang ni lah masuk dalam syurga, sebab kita bukan Allah untuk kita nak menentukan tempat-tempat tuju seseorang tu. Dan yang keenam, Al-Imam Ghazali sebut, apabila kita ni bertemu dengan orang kafir, maka katakanlah belum tentu lagi dia ini akan kafir selama-lamanya. Sebab belum tentu lagi seseorang itu dia kafir sampai mati nanti. Mana tahu Allah SWT campurkan hidayah dalam diri dia, maka dia berubah dan masuk ke dalam agama Islam. Tuan-tuan hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang tu adalah 6 pesanan Al-Imam Ghazali yang termuat dalam kitabnya Minhajul Abidin.